Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Bona dan rakan sekelas saya. Hari ini, kami daripada kumpulan 11 iaitu Popia Heritage akan membuat pembentangan tentang bisnes e-portfolio. Berikut merupakan carta organisasi kumpulan kami. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Sakam bin Abdul Majid sebagai manager, dan yang kedua ialah Nurul Fatihah binti Hatin sebagai assistant manager, dan yang ketiga ialah Akmal Arif bin Kamilin sebagai finance manager, dan yang keempat ialah Flora Maria sebagai marketing design, dan yang kelima ialah Siti Fatin Nabila sebagai marketing advertisement, dan yang keenam ialah Izzat Emir bin Zakiuddin sebagai sales director, dan yang ketujuh ialah Azri Safiq bin Najis sebagai logistik, dan yang ke-8 ialah Azrian bin Asgali sebagai media dan publicity, dan yang ke-9 ialah Nur Sadiah sebagai customer service, dan terakhir ialah Sunita sebagai sales dan packaging. Saya akan mulakan pembentangan hari ini dengan jenis perniagaan Popia Heritage. Perniagaan kami ialah makanan kecil-kecilan dan dijalankan secara kecil-kecilan dari rumah dan lebih memfokuskan kepada snack ringan yang rangup dan disukai ramai, terutamanya golongan mahasiswa-mahasiswi di UMS. Seterusnya, kami berada di bawah industri makanan dan minuman, iaitu sektor makanan ringan yang sering menjadi pilihan untuk majlis, jualan bazar ataupun dijadikan sebagai kudapan harian. Seterusnya, beralih kepada produk jualan Popia Heritage, kami telah menjual 2 jenis Popia sepanjang perniagaan kami, dan first ialah Popia Ribbon yang mempunyai 3 jenis perisai yang berlainan, iaitu salted egg, milk powder dan cheese. Dan perisai yang dapat sambutan yang paling tinggi ialah Popia Ribbon milk powder. Dan semasa expo tu hari, kami telah menambah satu lagi produk jualan, iaitu Popia Inoki. Seterusnya, dari segi perkhidmatan, kami telah menerima tempahan daripada pelanggan dari media sosial dan universiti. Dan jualan kami ini, kami telah letak dalam pack sedia dimakan supaya senang untuk customer boleh makan terus ataupun bawa pulang dan makan, boleh seal packaging tersebut juga. Lepas tu, kami juga membuat penghantaran COD dan self-pick up. Selalunya, penghantaran COD dan self-pick up ni dibuat secara batch by batch. Untuk memastikan jenama Popia Heritage dikenali ramai, kami telah menggunakan pelbagai bentuk promosi produk. Salah satunya adalah dengan menyebarkan poster jualan produk. Berikut merupakan beberapa poster yang kami hasilkan, iaitu yang pertama, poster open order yang diedarkan melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial yang mana bertujuan untuk mengumpul tempahan awal. Kemudian, kami juga ada poster promosi produk dan poster hari expo yang digunakan untuk menarik pengunjung membeli secara fizikal di gerai kami. Kami juga telah memperkenalkan Pocket Treat, iaitu Popia Ribbon yang dijual dalam packaging yang bersaiz kecil bagi memberikan pilihan yang lebih murah kepada pelanggan yang ingin mencuba terlebih dahulu. Bagi pemasaran digital, kami menggunakan 3 platform utama, iaitu Instagram yang digunakan untuk memuat naik gambar produk, promosi dan membalas pelanggan. Yang kedua adalah aplikasi TikTok yang digunakan untuk memuat naik video pendek berkaitan proses pembungkusan dan testimoni pelanggan. Kami juga menggunakan Facebook untuk mendapatkan capaian yang lebih luas. Visi kami adalah untuk menjadi jenama snack tempatan dengan mengekalkan warisan tradisi melalui inovasi rasa dan pendekatan moden. Misi kami pula adalah untuk menyediakan snack Popia yang rangup, enak dan berpatutan untuk memberi kegembiraan kepada pelanggan sambil mempromosikan cita rasa tempatan dan semangat keusahawanan di kampus. Manakala objektif kami pula adalah untuk yang pertama, menyediakan snack Popia yang berkualiti dan mampu milik selaras dengan cita rasa serta kemampuan kewangan pelajar universiti. Yang kedua, memperkenalkan jenama dalam kalangan pelajar melalui pemasaran berterusan, dan yang terakhir adalah mempromosikan snack tradisional dengan menggunakan resepi yang diberi sentuhan moden bagi membangkitkan rasa nostalgia. Dari segi prestasi jualan, kami sangat berpuas hati dengan sambutan yang diterima sepanjang tempoh projek ini. Jumlah unit yang terjual bagi Popia Ribbon besar adalah sebanyak 261 pack. Bagi Popia Ribbon untuk Pocket Treat adalah 155 pack, manakala Popia Inoki yang dijual khas semasa expo adalah sebanyak 50 pack. Jumlah keseluruhan jualan yang kami perolehi daripada 2 produk ini adalah sebanyak RM2,000. Seterusnya adalah kadar penglibatan saluran pemasaran. Terdapat 3 saluran pemasaran kami, iaitu Instagram, TikTok dan Facebook. Numbers of followers kami di Instagram adalah sebanyak 198, di TikTok sebanyak 174 dan Facebook sebanyak 5. Numbers of post di Instagram kami sebanyak 63, TikTok 22 dan Facebook sebanyak 26. Likes yang kami dapat di Instagram adalah sebanyak 513, di TikTok 322 dan di Facebook sebanyak 29. Komen di Instagram hanya 1, di TikTok adalah sebanyak 44 dan Facebook cuma kosong. Kami mendapat 16 share di Instagram, 13 di TikTok dan 12 di Facebook. Saves yang kami dapat di Instagram hanya kosong, di TikTok 6 dan di Facebook juga kosong. Engagement rate kami bagi Instagram adalah sebanyak 4.25%, TikTok pula sebanyak 10.06% dan Facebook sebanyak 31.54%. Melalui Instagram, kami telah mendapat sebanyak 6,208 tontonan, iaitu 75.5% adalah melalui follower kami
manakala sebanyak 24.5% adalah bukan daripada follower kami. Melalui TikTok, kami telah mendapat sebanyak 8,159 tontonan, 416 profile view, 322 likes, 44 komen dan shares yang kami dapat adalah sebanyak 13. Melalui Facebook pula, kami telah mendapat 5 orang pengikut iaitu follower dan kami mendapat sebanyak 23 pencapaian iaitu berjumlah sebanyak 53%. Secara keseluruhannya, kami banyak menerima komen positif dan ada beberapa orang customer yang repeat order untuk Popiah Ribbon kami. Begitu juga dengan Popiah Enoki yang laku keras semasa Hari Expo. Berikut merupakan pencapaian e-commerce setiap ahli. Syarikat kami telah mencapai jumlah jualan sebanyak RM200 setiap orang, manakala perbelanjaan kami adalah sebanyak RM60.57 yang akan membawa kepada keuntungan sebanyak RM139.43 bagi setiap orang. Berikut merupakan penyata keuangan keseluruhan dalam Go E-commerce yang terdapat 8 penyata yang terdiri daripada hasil dapatan jualan secara offline dan juga perbelanjaan untuk setiap batch yang dikeluarkan. Jadi pendapatan keseluruhan yang kami dapat daripada perniagaan kami adalah RM2,000 dan hasil keseluruhan daripada perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh syarikat kami adalah sebanyak RM604.62. Jadi pendapatan bersih yang kami dapat daripada hasil jualan tolak daripada hasil perbelanjaan adalah sebanyak RM1,396.95.38. Saya akan bentangkan secara ringkas bagi penyata imbangan syarikat kami. Penyata ini menunjukkan kedudukan kewangan syarikat yang dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu aset dan liability serta equity pemilik. Untuk aset, kami ada satu jenis iaitu tunai sebanyak RM1,395.38, iaitu baki selepas ditolak semua kos dan perbelanjaan. Dari segi liability, syarikat kami tidak mempunyai sebarang hutang bermakna kewangan diurus sepenuhnya secara tunai. Bagi equity pemilik, kami bermula dengan modal RM100 bagi setiap orang dan telah mencatatkan untung bersih RM1,295.38 hasil jualan dan pengurusan kos yang baik. Secara keseluruhannya, jumlah aset kami seimbang dengan jumlah equity pemilik dan ini menunjukkan bahawa syarikat kami berada dalam keadaan kewangan yang sihat dan stabil. Kita lihat dalam jadual, cash flow bersih dikira berdasarkan jumlah jualan tolak jumlah perbelanjaan bagi setiap batch pengeluaran. Jadi secara keseluruhan terdapat 8 batch bermula dari 29 April sehingga 9 Jun 2025. Jadi jumlah keseluruhan jualan yang berjaya diperoleh sepanjang tempoh ini ialah RM2,000. Manakala jumlah keseluruhan perbelanjaan adalah sebanyak RM604.82. Jadi maka cash flow bersih yang diperoleh ialah sebanyak RM1,395.18. Jadi ini menunjukkan bahawa perniagaan Popiah Heritage kami berjaya menjana keuntungan yang baik karena jumlah pendapatan jauh melebihi kos operasi. Saya akan bentangkan secara ringkas berkenaan break-even analysis bagi projek e-commerce APK kami. Pertama sekali, apa itu break-even point atau titik pulang modal? Secara ringkasnya, ia adalah tahap di mana jumlah hasil jualan sama dengan jumlah kos, bermaksud tiada untung dan tiada rugi. Ini penting untuk kita tahu bila bisnis mula menjana keuntungan. Untuk projek kami, jumlah keseluruhan jualan adalah RM2,000. Jumlah perbelanjaan pula ialah RM604.82. Maka keuntungan bersih kami ialah sebanyak RM1,395.18. Pengiraan dia semua tersebut ada dalam ni. Harga jualan setiap produk ialah RM5. Jadi untuk mencapai break even, kami hanya perlu menjual RM604.82 bahagi RM5. Iaitu RM5 tu satu pack Popiah Heritage yang kami jual. Total dia ada 121 unit. Jadi selepas unit ke 121, semua jualan adalah keuntungan bersih. Kesimpulannya, pasukan kami bukan saja berjaya capai titik pulang modal, malah menjana keuntungan yang sangat baik. Ini menunjukkan strategi jualan dan pengurusan kos kami berjalan dengan berkesan. Cabaran utama yang kami hadapi adalah kekangan masa untuk menyiapkan tempahan. Yang kedua, sukar untuk mengekalkan kualiti rasa dalam setiap batch. Yang ketiga, tempahan melebihi jualan. Dan yang keempat, stok Popiah berkulat kerana wap air. Sebagai langkah penyelesaian, kami merancang jadual pengeluaran lebih awal agar tidak mengganggu pelajaran. Yang kedua, menetapkan standard resepi. Yang ketiga, ambil tempahan secara berperingkat. Dan yang keempat, ubah cara penyimpanan stok Popiah kepada yang lebih sesuai. Yang pertama adalah melalui meningkatkan kemahiran ahli, iaitu semua ahli meningkatkan kemahiran mereka, contohnya melalui skill komunikasi yang dapat meyakinkan pelanggan untuk membeli produk kami. Yang kedua adalah melalui promosi, iaitu mempromosikan produk dengan lebih konsisten dan meluas melalui pelbagai platform media sosial. Yang ketiga adalah melalui penghantaran, iaitu menghantar tempahan pelanggan pada masa yang tepat supaya pelanggan mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap produk yang dibeli.
Seterusnya adalah meningkatkan kualiti produk, yaitu ahli kumpulan memfokuskan untuk meningkatkan kualiti berdasarkan rasa ataupun packaging produk.